Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Saya mulakan dengan laporan hari ini dengan Task Force Operasi Pematuhan. Task Force Operasi Pematuhan yang diketuai oleh PDRM telah melakukan 72,146 pemeriksaan semalam bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPB. Sebanyak 3,517 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan yang melibatkan seramai 17,831 anggota. PDRM juga telah mengenakan 148 sekatan jalan raya rentas sempadan negeri di seluruh negara dan memeriksa sebanyak 283,677 kenderaan berbanding dengan 147,327 kenderaan pada hari sebelumnya. Sebanyak 229 kenderaan telah diarah berpatah balik atas cubaan rentas negeri tanpa kebenaran. Antara negeri yang mencatatkan cubaan rentas negeri yang tertinggi adalah Melaka sebanyak 70, Selangor 53 dan Negeri Sembilan 49. Maknanya masih ada lagi yang cuba merentas negeri. Sama ada mau balik beraya ataupun tidak, tapi masih lagi ada yang cuba merentas negeri dan jumlahnya bertambah. Semalam PDRM telah menahan 33 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPB dan daripada jumlah tersebut seramai 30 individu telah pun direman manakala 3 individu diberikan jaminan polis. PDRM turut mengeluarkan kompaun kepada 248 individu di atas pelbagai kesalahan engkar arahan PKB, namun yang mengembirakan tiada kompaun dikeluarkan di atas kesalahan ziarah Aidilfitri. Saya kira Aidilfitri dah walaupun sebulan, tetapi ziarah nampaknya sudah pun tiada lagi. Alhamdulillah. Terima kasih kerana mematuhi arahan SOP musim perayaan ini. Oleh itu, oleh kerana masih ada yang diambil tindakan, jadi saya berharap supaya kesemua rakyat kita patuh kepada setiap SOP dan arahan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Mengenai berita palsu, sehingga 1 Jun 2020, sebanyak 266 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berhubung dengan berita palsu berkaitan COVID-19. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 179 masih dalam siasatan, manakala 30 kes telah didakwa di mahkamah dan 11 telah diberikan notis amaran dan 18 telah mengaku bersalah. Tiada pertambahan kertas siasatan baru yang dibuka oleh PDRM dan juga SKMM dalam tempoh seminggu yang lepas. Alhamdulillah, kalau ini merupakan gambaran tentang kesedaran rakyat yang meningkat dan mematuhi perintah dan larangan kajian ini. Jadi saya haraplah ini merupakan berita baik, iaitu tiada siasatan baru, kertas siasatan baru dibuka di atas kesalahan berita palsu mengenai COVID-19. Mungkin fokus kepada berita-berita lain yang lebih sensasi, tapi untuk COVID-19 tidak ada. Mungkin banyak yang membuat berita palsu tentang politik dan sebagainya, saya tidak tahu. Tapi untuk COVID-19 sudah tidak ada. Alhamdulillah.
Sebanyak 313 penafian dan penjelasan mengenai berita palsu telah diperjelaskan kepada orang ramai oleh Pasukan Respon Pantas PRP KKMM yang ditubuhkan untuk membantu membendung penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19. Oleh itu, sekali lagi saya ingin mengingatkan supaya orang ramai berhati-hati sebelum menyebarkan sebarang kandungan yang diragui kesahihannya. Dan sekali lagi saya ingin memaklumkan bahawa jika ingin mendapatkan maklumat yang tepat, sila hubungi talian 03 8911 5103 atau layari www.sebenarnya.my. Jadi semak dulu. Ya, cadangan kita, saranan kita, semak dulu sebelum sebar. Pastikan kesahihan berita sebelum menyebarkannya. Mengenai Op Sanitasi Awam, di bawah kawal selia KPKT, sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melaksanakan 7,426 operasi sanitasi yang merangkumi 132 zon. Sebanyak 10,956 premis telah disanitasi yang terdiri daripada 2,642 pusat perniagaan, 4,056 bangunan kerajaan, 1,582 kawasan perumahan termasuk PPR, 2,325 tempat awam dan 352 pasaraya. Semalam, sebanyak 47 operasi sanitasi yang meliputi 31 zon di 10 buah negeri, antaranya adalah Sabah 14 operasi, Johor dan Melaka 7 operasi. Mengenai pusat kuarantin, sehingga jam 8 pagi 2 Jun, sebanyak 185 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 186 pada hari sebelumnya, yang mana 14,365 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 168 rakyat Malaysia pulang ke tanah air daripada Thailand, Singapura, China, serta Australia serta Belanda dan telah pun dikuarantin secara wajib di pusat-pusat kuarantin. Seramai 48,773 rakyat Malaysia yang pulang ke tanah air sejak 3 April 2020 telah menjalani kuarantin wajib, dan sehingga hari ini seramai 38,021 individu telah pun selesai menjalani kuarantin wajib dan telah dibenarkan pulang. Mengenai penghantaran pulang pelajar IPT, sejak 27 April 2020 sehingga hari ini, Kementerian Pengajian Tinggi telah menghantar pulang seramai 56,814 pelajar IPT yang berada di kampus di seluruh negara ke pangkuan keluarga masing-masing. Semalam tiada pergerakan penghantaran pulang, manakala hari ini seramai 915 pelajar dijadualkan untuk dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing, iaitu 3 penerbangan dari Kuala Lumpur ke Sibu, Miri dan Bintulu. Dijadualkan untuk menghantar pulang 491 pelajar, manakala 2 penerbangan dari Kuching ke Kota Kinabalu akan menghantar pulang 326 pelajar, manakala 1 penerbangan dari Bintulu ke Kuching dan Kota Kinabalu ke Kuala Lumpur membawa pulang 98 pelajar. Di dalam syarat khas menteri-menteri pagi ini, beberapa keputusan telah pun dibuat.
Sebelum ini saya telah pun memaklumkan bahawa mesyuarat telah memutuskan untuk membenarkan penggambaran filem, drama, iklan dan sebagainya. Dan saya sebutkan waktu itu penggambaran boleh bermula selepas hari raya. Hari ini kita telah putuskan penggambaran filem dan lain-lain tadi yang berkaitan dengan penggambaran boleh memulakan operasi mereka bermula 10 Jun 2020. Walau bagaimanapun, aktiviti penggambaran juga mestilah mematuhi setiap SOP yang telah pun diputuskan di dalam mesyuarat tersebut, terutamanya mengenai penjarakan sosial, tidak membolehkan perhimpunan yang ramai dan sebagainya. Banyak yang nak bernikah sewaktu PKP dilaksanakan, PKPB juga, dan antaranya terpaksa merentas negeri kerana pasangannya berada di negeri lain. Jadi ramai yang memohon daripada pihak polis untuk merentas negeri untuk akad nikah pasangan-pasangan ini. Jadi mesyuarat faham keperluan tersebut. Jadi mesyuarat pada hari ini bersetuju untuk membenarkan rentas negeri bagi urusan akad nikah dengan syarat yang sama, iaitu perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak PDRM. Dan SOP-nya sama seperti yang lain, tidak boleh melebihi 20 orang di dalam majlis tersebut, penjarakan sosial tanpa bersalaman dan sebagainya seperti SOP yang lain. Jadi bolehlah nak menikah, nak meneruskan upacara akad nikah ini kerana kita membenarkan. 2-3 hari lepas ada satu soalan daripada media tentang jurufoto perkahwinan yang ingin mengambil gambar pasangan pengantin, sama ada selepas akad nikah, selepas perkahwinan ataupun pra perkahwinan. Banyak yang ingin mengambil gambar pra perkahwinan dengan pakaian pengantin dan sebagainya. Jadi kita bersetuju, kerana ianya tidak melibatkan ramai, maka mesyuarat bersetuju untuk membenarkan jurufoto mengambil gambar pengantin pra perkahwinan di tempat terbuka, seperti di tepi, ada yang nak ambil gambar di tepi tasik dan sebagainya, kita benarkan. Tetapi SOP-nya tetap sama macam yang lain. Tidak boleh ramai, penjarakan sosial, kena pakai sanitizer dan sebagainya, sama seperti yang lain. Satu lagi perkara yang kita bincangkan ialah ramai ibu bapa yang kedua-dua mereka bekerja, mempunyai masalah jika mempunyai anak-anak kecil, dan mereka perlu menghantar ke taska misalnya supaya membolehkan mereka bekerja. Dan kita juga dapati ada majikan-majikan swasta misalnya memaksa pekerja mengambil cuti tanpa gaji kalau nak menjaga anak di rumah. Ini merupakan isu yang saya dah sebutkan bahawa mereka tidak boleh membuat paksaan seperti itu. Tapi ada juga yang dilakukan. Oleh itu, untuk menyelesaikan isu ini, maka kita telah bersetuju membenarkan taska beroperasi. Sebenarnya kita dah benarkan, cuma waktu itu SOP adalah SOP asas kepada taska ini. Kita dah ada kat SOP. Daripada 7,000 taska, oleh kerana tidak ada SOP yang diperkemaskan lagi, hanya 304 taska saja yang telah pun beroperasi. Hari ini kita telah meminta Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ataupun KWKM untuk membentangkan operasi yang diperkemaskan berhubung dengan operasi taska. Oleh itu, kita telah pun bersetuju dengan operasi yang kita anggap lengkap dan kemas, dibincangkan bersama dengan KKM dan sebagainya. Jadi kita bersetuju, iaitu SOP ini lengkap. Sewaktu menghantar
baby tersebut atau anak-anak ke pusat taska, sewaktu penjagaan, sewaktu mengambil pulang anak dan sebagainya, semua di dalam SOP yang telah pun diperkenalkan oleh KWKM. Oleh itu, kita dengan ini membenarkan 6,000 baki taska yang belum dibuka sebanyak 6,696 taska. Membenarkan mereka beroperasi. Mulai daripada sekarang mereka boleh beroperasi dan mereka boleh merujuk SOP yang saya sebutkan tadi melalui laman web KWKM dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk SOP yang lebih detail supaya mereka boleh memulakan operasi taska ni. Jadi kita harap dengan pembukaan taska ini tidak timbul lagi isu ibu bapa, kedua-dua ibu bapa yang bekerja tidak boleh bekerja kerana perlu menjaga anak di rumah dan sebagainya. Jadi tidak timbul lagi lah isu majikan-majikan yang mengarahkan ibu atau bapa bercuti tanpa gaji untuk menjaga anak-anak mereka dan sebagainya. Satu lagi yang kita bincangkan adalah mengenai operasi Taman Didikan Kanak-kanak yang dicadangkan bermula pada Julai nanti. Walaupun bagaimanapun oleh kerana Tadika ataupun Tabika ini, Taman Didikan Kanak-kanak ataupun Taman Bimbingan Kanak-kanak ini terletak di bawah berbagai-bagai kementerian. Ada Tabika Kemas, iaitu di bawah KPLB, Kementerian Permohonan Luar Bandar. Ada Tadika Perpaduan di bawah Kementerian Perpaduan. Ada Prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi oleh kerana banyak tabika-tabika di bawah berbagai kementerian, maka mesyuarat telah bersetuju supaya Kementerian Pendidikan menjadi penyelaras kepada tadika-tadika tersebut dan mesti come out dengan mencadangkan SOP-SOP untuk diselaraskan, penyelaras dengan semua tabika-tabika ataupun tadika-tadika di bawah kementerian-kementerian yang berbeza ini. Jadi kita akan tunggu mereka membentangkan SOP yang lengkap dan jikalau dipersetujui, kalau nak dibuka Julai nanti, insya-Allah kita akan beri kebenaran. Tapi kita akan lihat secara detail tentang SOP tersebut. Banyak perkara yang akan kita bentangkan, kita minta dibentangkan pada hari mesyuarat hari Sabtu 6 bulan nanti. Misalnya SOP tentang kedai gunting rambut dan kecantikan, salon kecantikan. Difahamkan telah pun siap, tapi kita minta bentang pada hari Sabtu akan datang untuk mesyuarat seterusnya. Begitu juga dengan pasar malam. Ramai yang minta supaya pasar malam, pekan sehari dan sebagainya dibuka. Kita belum tengok dari segi SOP mereka. Kita minta dibentangkan, MKN bentangkan pada hari Sabtu akan datang ini. Begitu juga dengan semayang berjemaah. Ada yang mencadangkan semayang berjemaah ini mengikut keluasan masjid itu sendiri, space-nya. Masjid Putrajaya misalnya, kalau boleh dibuat penjarakan sosial 1 meter, mungkin bukan 30 orang, mungkin boleh muatkan sampai 200 orang dan sebagainya. Kalau masjid itu besar, mungkin lebih ramai, tetapi mesti ada penjarakan sosial dan SOP-SOP lain. Oleh mana pun perkara ini kita serahkan kepada Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama untuk membentangkan kepada mesyuarat hari Sabtu nanti untuk kita dapatkan pandangan daripada Kementerian Kesihatan dan sebagainya kalau perkara itu nak dilaksanakan. Jadi kita tunggulah hari Sabtu nanti. Banyak SOP-SOP yang akan dibentangkan oleh berbagai-bagai kementerian mengenai bukan saja dari segi ibadah tetapi juga dari segi perniagaan dan sebagainya. Jadi itu saja hari ini. Sekali lagi seruan saya seperti biasa, hashtag saya terus kekal di rumah untuk terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Saya buka kepada soalan.
Assalamualaikum Datuk Seri, Afiq bin Amar. Saya mempunyai dua soalan. Datuk Seri, sebelum ini yang kita tahu bahawa COVID terdapat di Depot Immigration. Terkini terdapat kes positif COVID di penjara Sungai Buloh semalam, iaitu seorang banduan bukan warga negara. Soalan saya adalah, adakah proses saringan akan dibuat di semua penjara atau penjara yang mempunyai kes COVID sahaja? Okey, soalan kedua saya adalah, setakat ini berapa banduan dan kaki tangan yang telah disaring di penjara Sungai Buloh? Sekian, terima kasih. Okey. Prinsip kita sama saja, ya. Kita hanya buat saringan di kawasan yang terlibat saja. Katakan penjara Sungai Buloh, kita hanya buat saringan bagi banduan di penjara Sungai Buloh, tidak seluruh penjara di Malaysia yang ada COVID positif saja di kawasan tersebut. Seperti juga kita buat di depo tahanan parti. Banyak depo tahanan parti di seluruh negara, tetapi oleh kerana positif hanya berlaku di Semenyih, depo Semenyih, depo Bukit Jalil dan depo KLIA, 3 saja tempat yang kita saring. Macam juga penjara di penjara Sungai Buloh. Jadi tak perlu penjara-penjara lain, kecuali ada COVID positif di penjara lain. Di Sungai Buloh pun, kerana kedudukan blok Sungai Buloh ada 8 blok penjara. Oleh kerana satu blok saja yang kena, di blok yang berkaitan saja yang kita buat saringan. Kerana penjara ni saya fahamkan dia tidak bercampur-campur dengan blok lain. Jadi blok satu yang terkena positif itu saja yang kita buat saringan. Blok lain belum. Tidak ada saringan dibuat. Setakat hari ini, mulai hari ini, kita akan membuat saringan untuk blok yang berkaitan. Terdapat 600 banduan. Jadi kita akan buat saringan keseluruhan 600 banduan tersebut. Cuma kaki tangan penjara, the whole penjara tu, kita buat saringan ke semua kaki tangan penjara seramai 700 orang. Jadi yang kerana mungkin kaki tangan penjara, dia akan bekerja di semua blok di penjara, termasuk di blok yang berkaitan. Jadi kita saring semua sekali, tetapi banduan hanya di blok yang berkaitan saja. Okey. Selamat tengah hari, ya Datuk Seri. Ini soalan berkaitan penjara juga. Dalam tempoh PKPB ini, adakah pelawat dibenarkan untuk melawat ahli keluarga atau kawan yang ditempatkan di penjara? Terima kasih. Daripada PKP dulu kita tidak benarkan, sampai hari ini masih tidak dibenarkan, ya, masih tidak dibenarkan. Kerana kita takut nanti yang datang daripada luar tu akan membawa jangkitan dan sebagainya. Jadi kita tak benarkan sampai sekarang. Okey. Assalamualaikum Datuk Seri, saya Syabihah Bernama. Okey, difahamkan semalam ada seorang warga negara Rohingya telah lari dari tempat kuarantin. Mungkin ada perkembangan tentang perkara tersebut? Terima kasih. Waalaikumsalam. Sudah ditangkap. Yang lari itu sudah pun ditangkap, ya, dan ya, tangkap dan dimasukkan baliklah ke hospital. Okey. Terakhir. Okey, Datuk Seri, saya Faris dari RTM. Ni bukan mengenai penjara, cuma nak tanya mengenai bayaran untuk wang caruman untuk pelajar MRSM. Mereka difahamkan sebelum ini membayar wang caruman tu setiap bulan selama 11 bulan sehingga bulan November. Tapi bila start PKP ni, kita faham tiada sesi pembelajaran. Jadi adakah bayaran itu masih lagi perlu dibayar ataupun tidak? Tak perlu. Selagi tidak dibuka MRSM tak boleh nak kutip apa-apa bayaran sekalipun, termasuk caruman dan sebagainya. Sehinggalah apabila MRSM dibuka, barulah bayaran caruman apa pun boleh baru mula dibayar. Kerana tidak ada pembelajaran, MRSM ditutup, jadi tak perlu bayar apa-apalah, ya. Mana yang ibu bapa dah pun membayar sebelumnya, ini tindakan seterusnya akan diambil oleh pihak pengurusan MRSM, ya. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.